Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, untuk video yang kedua bagi nonlinear equations ni, kita akan lihat bagaimana untuk kita dapatkan root bagi nonlinear equation. So video yang sebelum ni saya dah tunjuk bagaimana kita nak locate root using intermediate value theorem. So kali ni root yang tadi itu kita tak dapat dia punya root dia, kita cuma dapat root tu dalam interval apa. So kita dah buat sebab interval tu nanti kita boleh guna untuk dapatkan root tu lah. Okey, sekarang kita nak tengok macam mana nak finding value of roots. Okey, jadi ada 3 method. Yang pertama bisection, yang kedua secant, yang ketiga Newton-Raphson. So ketiga-tiga method ni kita guna untuk dapatkan root. Dia punya tujuan dapatkan root ya. Cuma ketiga-tiga method ni ada dia punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sebab tu dalam numerical kita ada banyak method. Sebab apa? Numerical ni kita tak akan dapat exact equation. Kita tak akan dapat jawapan tepat. Kita cuma akan dapat jawapan penghampiran. That's why bila kita dapat penghampiran tu, dia akan wujud beberapa banyak method lah, supaya kita nak jawapan yang paling hampir, tapi kalau boleh jalan kerjanya paling mudah. Okay, so kita tengok ini 3 method biasa sahaja, method yang mudah sahaja, iaitu bisection, secant dengan Newton-Raphson untuk dapatkan root of nonlinear equation ataupun solution of nonlinear equation. Jadi untuk video ni kita akan lihat bisection method. Okay, apa itu bisection method ni? Katalah kita ada initial interval A0 dengan B0 tadi lah. Interval tu mesti ada root dalam tu. Nak tahu ada root ataupun tak, dia mesti satisfy intermediate value theorem tu. Okey, formula bagi bisection method diberi oleh formula ini. CI sama dengan AI plus BI bahagi 2. I dari 0, I ni adalah integer, nombor integer positif, bermula dengan kosong lah. So 0, 1, 2, sebab I ni adalah dia punya iteration. So banyak mana I tu bergantung kepada jawapan kita tu dia converge banyak mana. Okey, sampai I berapa. Okey, untuk memudahkan pengiraan, dalam bisection method kita akan kira menggunakan table. So dalam table ni kita punya tujuan adalah kita nak dapatkan nilai C ni. C ni dia akan converge kepada kita punya root. Dia akan converge kepada answer kita. C yang terakhir tu adalah kita punya jawapan lah. Tapi nak dapat C, sebab dalam formula ni kita perlukan A dengan B kan. So dia ada A dengan B dekat sini. FA, FC, FB ni sebab apa guna dia? FA ni adalah function pada nilai A, B dengan C ni yang nanti kita kena kira ni. Sebab apa? Ini adalah menentukan kita punya next iteration. Pengiraan seterusnya macam mana? Itu sebab tu kita guna table ini, formula ni dengan table ni ya. Okey, apa kita buat? Kita start dengan I sama dengan kosong. Kita substitute A0 dengan B0 dulu. Okey, kemudian dapatkan C0 guna formula lah. Dan kita akan calculate Fx pada A, B dan juga C untuk I equal to 0. Okey, persoalannya sekarang takkan berhenti setakat tu kan. Jadi kita kena tentukan next A dan juga B. So next A dan juga B, sebenarnya kita ikut intermediate value theorem. Kalau FA dan FC lebih kecil dari kosong, maka A baru kita adalah A, B baru kita adalah C. Tapi kalau FB dan FC yang lebih kecil dari kosong, maka A baru kita adalah C, B baru kita adalah B. Okey, kita akan repeat proses ni sampailah stopping criteria, sampai kepada stopping criteria, iaitu dia ada ambil satu je lah, sama ada salah satu yang mana come first So FCI sama dengan kosong, ataupun FCI modulus lebih kecil dari epsilon, ataupun BI tolak AI lebih kecil dari epsilon. BI tolak AI lebih kecil dari epsilon ni sebab ini yang ni kalau kita buat FC tu tak sampai-sampai lebih kecil dari epsilon, kita kena check yang tu lah. Okey, di mana epsilon sekarang kita ambil 0.005. Okey,
Okay, ini convergence criteria untuk bisection method. Ini tak ada apa Ini ada dalam modul convergence criteria. Maksudnya kalau kita nak jawapan kita tu converge, kita mesti memenuhi yang ni lah, R tolak CI, dia punya interval dia mesti memenuhi yang ni Okay, kita tengok example. So saya bagi satu example sebab bisection method ni dia agak panjang. Okay, so kalau satu method tu, satu example tu pun dah panjang dia punya pengiraan ya. Okay, sebelum kita masuk pada example tu, saya tunjuk ini formula ya. Kalau dalam yang sebelum ni, semester sebelum ni, kita memang bagi formula ni kepada pelajar lah. Saya memang bagi list formula ni sebab apa? Kalau formula ni ada dalam numerical, dalam ni lah list ni, maksudnya dalam exam kita akan bagi. Okay, kalau tak ada formula tu, kita tak akan bagi. Dia senang macam tu. Okay, formula ni saya dah bagi pada awak, ada dalam sistem author tu. Okay, dalam materials. So boleh dapatkan formula ni lah, formula untuk numerical method. Okay, so sebab awak punya exam pun nanti take home je. Okay, dan ini formula ni boleh refer, tapi untuk tak kata apa, kalau formula tu dalam buku ni, dalam buku tu, dalam mata ni, dalam tu macam susah nak refer kan. So awak ada list dekat sini lah, tengok list of formula. Dia kata ada bisection, secant dengan Newton Raphson Okay, kita pergi kepada example Okay, ni example yang sebelum ni lah. Okey, kita tengok kita punya bisection method. Okey, saya dah sedia siap-siap dia punya table sebab nanti nak masuk dalam table ni lah. Kalau saya tulis guna kalau saya buat table guna tulisan je, takut tak sama, tak lurus So saya guna laptop je lah. Okey, kita tengok example yang A dulu. Okey, pertama sekali kita kena tahu untuk bisection method ni, kita punya fx ni dia direct bagi dekat sini, iaitu fx adalah x squared minus 5. Interval dia, kita nak cari root dia dalam interval negatif 2.5, negatif 1.5. So ini direct. Maksudnya awak tak perlu check guna intermediate value theorem lah. Sebab apa? Dia dah bagi interval ni, guna je. Kalau dia bagi 2 ataupun 3 interval, awak kena check dulu mana satu interval yang ada root. Okay, macam ni dia dah bagi direct tu, ambil je lah ya. So macam mana kita nak buat dia punya nak dapatkan dia punya solution. Jadi kita lihat ni ya. Okay, pertama sekali kita punya fx adalah x squared minus 5 ya, interval ni yang ni. So dalam bisection method, awak kena tahu dia ada I, dia ada AI, sini dia ada BI. Sebab C ni bisection, dia titik tengah dekat sini. So kita ada CI dekat tengah ni. Dan kita ada yang untuk F lah, FAI. Okay, F ikut follow yang ni FCI. Dan satu lagi adalah FBI. Okay, pengiraan yang 3 ni, okay, kita akan guna F yang dia bagi ya, iaitu F yang dia bagi adalah fx equal to x squared minus 5. Okay, ini boleh dapat guna calculator je, tapi saya nak tunjuk guna bisection method ya. Okay, apa lagi yang kita kena tahu? Okay, C ni ada formula dia, iaitu C ni formula dia adalah, okay, C adalah AI plus BI bahagi dengan 2. Ni formula C. Okay, ini formula untuk F. Alright, jadi kita akan masuk I ni dia bermula dari 0, 1 dan seterusnya lah. Ini kemudian kita boleh isi ni. Cuma kita tengok I0 ni adalah kita isi dia. A kita berapa? A kita dari mana? A kita dari interval ni. Ini A, ini B ya. Interval kita A dengan B.
So A kita yang mula-mula je yang consider yang ni iaitu negatif 2.5 ya. B kita negatif 1.5. Okey, sekarang tugas kita adalah kita perlu cari FA F dengan FB dekat sini. Okey, nak dapat FA dengan FB ni macam mana? Awak keluarkan kalkulator. So kita tengok F kita berapa? X squared minus 5, X squared minus 5. So alpha X kuasa 2 tolak 5. So calculate pada negatif 2.5. So dapat F kita berapa? Okey, 1.25. So saya nak tak nak dalam pecahan ya. Nanti kalau dalam pecahan kita susah nak lihat ya. So 1.25. Okey, saya tahu. Dan satu lagi FB. So FB calculate, B kita berapa? Negatif 1.5 sama dengan negatif 2.7. So kita dapat dekat sini negatif 2.75. Tulis je lah. So semuanya dalam table. Okey, kita ada C. C kita ni kena dapatkan menggunakan formula ni lah, A tambah B bahagi 2. Jadi ini masukkan ke dalam kalkulator, awak punya kalkulator. Okay, saya guna ES ni sebab apa? Dalam laptop ada ES. Okay, yang guna kalkulator MS. So caranya sama je lah, button-button sama. Kalau ada pun terlari sikit gitu je lah, tapi cara dia sama je ya, awak calculate gitulah. So kita ada A tambah B bahagi 2. Jadi jangan tekan off pula ya, sebab nanti kita akan dapat cari balik dia punya dia punya formula dia. Okey, sekarang kita nak masuk formula yang kedua, A tambah B bahagi 2. So atas ni kita guna alpha, A tambah alpha B divide by 2. Okey, calculate. Dia hanya A kan, A berapa? Negatif 2.5. B berapa? Negatif 1.5. So ni sama dengan negatif 2. Okey, letaklah C negatif 2. Jadi ada satu lagi dalam ni yang tak lengkap, iaitu untuk FC ni. So FC ni kita cari semula FC. Tengok awak punya kalkulator ni kan yang ni. So kalkulator ni dia ada arrow key dekat sini, gerakkanlah, cari punya kita punya formula. Ada ni kan ni. Okey, so calculate je formula yang ada ni, iaitu C berapa? Negatif 2. Kita nak function pada negatif 2, kita dapat negatif 1. Okey, itu kita masukkan semua nilai ni. Sekarang kita nak move kepada row yang bawah ni. Macam mana? Ini senang je. Awak tengok 2 ni. Okey, 2 ni sahaja. Gu dia 2 ni je. Ni dengan ni. 2 ni. Jangan tengok ni dengan ni pula. Tengok 2 ni. Nampak ni berikat dekat sini, sama ada FA darab FC ataupun FC darab FB. Mana satu yang hasil ni mana satu ni? Ni darab ni yang negatif ke ataupun ni darab ni yang negatif? FC darab FB ke FA darab FC? Tak payah cari nilai dia berapa, kita tak nak nilai. Kita cuma nak tahu mana satu yang negatif. Okey, jika kalau awak lihat mana satu yang negatif, of course lah FA darab FC kan. Ini 1.25 darab negatif ni, negatif lah kan? Betul? Bukannya FC darab FB kan. So yang negatif adalah FA darab FC. Maksudnya A dengan C lah sekarang. Saya tanda dekat sini ya. Saya akan tanda yang bernilai negatif. Okey, kalau ni diikut, dia follow yang ni. Habis tu apa kaitan negatif dengan ni? Kalau FA darab FC negatif, maksudnya awak punya interval sekarang dia dah bahagi 2 Mula-mula FA dengan FB, lepas tu dia bahagi 2 interval, FA FC, FC FB. So bila dia bahagi 2, kita akan ambil interval yang ada root. So yang ada root maksudnya dia masih lebih kecil dari kosong lah. So sekarang interval yang ada root adalah FA darab FC. Okey, so A darab C. Kenapa saya tanda dekat sini juga? Sebab saya akan turunkan ya. Ingat ya, kita akan sentiasa bergerak. Kita punya interval akan sentiasa A dengan B. C ni kita akan guna formula ya. Jadi
untuk yang ni, yang baru ni, kita tahu A dengan C yang ada interval. Jadi dia punya ada interval pula, ada root. So interval yang baru dia adalah A dengan C. So A dengan C, of course lah A dia kekal, C ni dia jadi B, negatif 2. Okey? Kalau tak faham, repeat balik yang ni. Okey, sekarang sebab apa kita dah bagi dua interval. Interval mana yang ada root tu, kita akan guna interval tu lah. So yang ada root adalah A dengan C kan. So sekarang interval baru negatif 2.5 dengan negatif 2, sebab pengiraan kita kita punya selang sentiasa pada A dengan B ya. So kena tukar. So yang ni follow je lah, sebab ni FA. So FA negatif 2.5 1.25 kan. Ini yang ni pula negatif 2 kan, FC lah kan. So negatif, ambil lah yang FC yang kita tak payah kira balik. Okey, so tak perlulah masuk balik F negatif 2.5 sebab dah ada F negatif 2 dah ada, cuma kita tukar tempat je. Okey, kemudian repeat, maksudnya repeat proses tadi, kira balik C. Okey, mana kalkulator awak? Ini function kan. So kita nak C tu A plus B bagi 2, calculate. So sekarang A kita berapa? Negatif 2.5. Ni sama dia boleh equal je. B berapa? B lain, B dah negatif 2. So dapat berapa? Negatif 9.4. Kita nak 9/4, kita nak dalam point negatif 2.25. Negatif 2.25. Jadi lepas tu kita kira pula function pada FC ni. Penting ya, jangan skip yang tu pula. Okey, calculate. Function pada FC adalah berapa? C berapa? Negatif 2.25 ya. So negatif 2.25. So dapat 0.063. Saya nak 3 decimal places je. Jangan ambil sampai 4 ni, nanti pengiraan dia dia lari sikit lah. Okey, so 0. Tak salah, tapi dia lari. Okey, 0.063. Sebab apa kita nak compare dengan 0.005 pun kan, 3 tempat perpuluhan ya. So 0.063. Okey, dia faham? Lepas tu repeat balik, tengok pula. Okey, FA dengan FC ataupun FC FB yang negatif, kita tengok mana yang negatif. Ini darab ni positif kan, ini darab ni negatif. Dia mesti salah satu negatif. Kalau salah dua-dua positif, awak salah kira. Senang cerita. Okey, macam ni. Jadi sekarang awak punya selang baru adalah antara C dengan B. Saya tanda dekat sini. So kalau C dengan B, selang yang baru. Okey, ni saya harap ini macam tadi A dengan C kan, selang baru. So ni jadi A, ni jadi B. Ni C dengan B. Okey, ni jadi A, ni jadi B. Faham Ni jadi A, ni jadi B. So tukarlah C ni ke tempat A ni, negatif 2.25. Ini negatif 2. So yang ni pula ikut je lah. Ini negatif 2.25 tadi, 0.063. Satu lagi dekat sini, negatif 1. Okey, repeat. Kira balik C. Calculate nilai C. Okey, nilai C Okey, macam mana formula ni? Calculate A berapa? Negatif 2.25. Okey, B berapa? B adalah negatif 2. So dapat berapa? Dapat ni negatif 2.21, negatif 2.125. Negatif 2.125. Okey. Dan calculate pula function negatif 2.125 sama dengan, so negatif 0.484, negatif 0.484. Okey, buat lagi. Okay, tengok pula mana yang negatif. Sekarang kalau kita tengok FA dengan FC yang negatif. Okey, alright, FA dengan FC yang negatif, maka A dengan C adalah dia punya selang baru. So tukarlah jadi selang baru, negatif 2.25. Satu lagi negatif 2.125.
So ini A dengan C 0.06. 3 ini adalah negatif 0.484 dan dapatkan A dengan B. Okey, A dengan B. Okey, saya kira kejap ya. Calculate. A adalah negatif 2.25, B adalah negatif 2.125. So kita dapat C adalah negatif 2.188. Okey, calculate pula nilai fx dekat sini. So pada negatif x adalah negatif 2.188. So dapat apa? Negatif 0.213. Okey, mana negatif? Ni negatif kan, sebab ni positif kan. Okey, so bila ni negatif, maksudnya mana yang ni? A dengan C lah. Yang ni, so selang baru adalah 2 ni. Jadi kita dapat dekat sini negatif 2.25, sini negatif 2.188, 0.063, negatif 0.213. Okey, nak berhenti setakat mana? Dah habis dah tabel ni. Nak berhenti setakat mana? Okey, nak berhenti setakat mana tu? Kena lihat FC. FC kita akan sentiasa lihat FC So FC kita ni sama ada FCI kita ni dia jadi kosong, atau modulus ya, FCI lebih kecil dari epsilon. Epsilon adalah 0.005. Lebih kecil, dia tak boleh sama dengan So kalau dia FC kita ni dah sampai kepada yang ni, okey, walaupun macam ni FC dia negatif kan, tapi sebab dia modulus, so dia tak sampai lah. Kalau modulus dia di positif 0.213 kan, dia lebih besar dari 0.005, tak sampai lagi ya. Okey, jadi kalau dah sampai yang ni baru kita boleh stop. So sekarang ni kena teruskan pengiraan. Okey, teruskan pengiraan lah, kira dan seterusnya lah. Okey sampai dekat sini ni, ini dah lain dia punya ni. So kita ada negatif 2.243. Ini adalah negatif 2.235. Ini tak fix ini bergantung kepada function dekat sini tak semestinya kiri je ataupun di kanan je. Dia boleh bergantung lah, depends pada interval so ini 0.031, ini negatif 0.005. Okey, tengok adakah kita dah sampai kepada dia punya ni. So A plus B ni, A adalah negatif 2.243. So yang ni kita dapat negatif 2.239. Okey, calculate negatif 2.239, 0.013. Okey, belum lagi ni. Okey, tambah lagi row, repeat lagi proses dia. Kita repeat
repeat dia punya proses. Kalau kita tengok mana yang negatif antara C dengan B ni kan. So antara C dengan B, new interval dekat sini negatif 2.239. Di sini negatif 2.235. Sini 0.013. Sini negatif 0.005. Kemudian dapatkan C lah. A adalah negatif 2.239. So ini B yang ni lah. Ini kita dapat negatif 2.237 negatif 2.237. Okey. Satu lagi dapatkan fx adalah calculate x adalah negatif 2.237. So kita dapat ini 0.004. Okey. Kalau kita perhatikan kita punya C dekat sini ni, C ni dah okey. Dia sebab apa? C FC dia punya FC ni lebih kecil dari 0.005. So kita stop di sini. Sebab apa? FC kita lebih kecil dari 0.005 dan kita kena buat conclusion. Tapi sebelum tu saya masukkan I ni lah. So I ni kita tengok banyak mana ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 iteration. Panjang tu ya. Okay, therefore apa root dia? Kenapa awak stop? Since kita punya FC berapa tu? Ni FC I. So I berapa? 8. Okay, sama dengan 0.004 lebih kecil dari 0.005. Therefore root of fx, okay, approach C berapa ni? Dia akan approach yang dekat sini. Dia awak stop dekat sini, awak punya root yang sini. Okay, FC berapa? C berapa? Of fx adalah menghampiri nilai C berapa tu? C 8, iaitu negatif 2.237. Okay, macam tu untuk bisection method tu je lah. Awak kira panjang ni tadi, follow dia punya syarat dan berhenti sampai stopping kriteria dia nak stop dekat sini. So kita pun dapatlah root dia. Kalau guna calculator untuk dapatkan x squared tolak 5 ni pun akan dapat negatif 2.237. Tapi ini kita menggunakan kita nak try menggunakan bisection method. Okay, kita tengok example yang B. Saya tak bercadang pun nak buat example yang B ni, nak dapatkan dia punya answer dia. Okay, saya tunjuk sikit je lah, lepas tu awak sambung saya bagi answer. Okay, fine. Mula-mula kita tengok yang pertama ni dulu. Sebab ni lain sikit dia punya ni, tadi tak ada. Given the function fx equal to x and gx equal to 2 sin x, find a suitable interval which contain the first positive root of x equal to 2 sin x. Check using intermediate value theorem. Okay, macam mana pula lah ceritanya ni? So yang pertama tak perlu susah, kita tengok dia punya function dia dulu. Kita ada macam tadi, x sama dengan 2 sin x, macam kita nak cari intermediate value theorem tadi. So ini awak dapat bawa ke kiri ataupun bawa ke kanan supaya dia dapat sama dengan kosong lah. Katalah saya bawa ke left hand side ni, x minus 2 sin x equal to 0. Ini adalah sama dengan fx. Okay, jadi saya dapat fx yang baru, iaitu x minus 2 sin x yang kita akan guna dalam pengiraan kita selepas ini. Okay, settle pasal function dia. Sekarang dia nak kita tak ada interval. Jadi dia kata kita kena check guna intermediate value theorem untuk dapatkan interval yang ada pada first positive root bagi x sama dengan 2 sin x. First positive root. Maksud positive root ni kalau kita tengok graf. Okay, graf awak.
Kalau positif root maksudnya yang belah positif je, tak payah sebut tengok yang belah kiri. Kalau belah kiri lah yang positif root, tengok yang belah positif, iaitu 0, 1, 2, 3 dan seterusnya lah. X dengan fx. Nak mengira guna tangan ni kita senang kita ambil interval yang paling dekat ni je lah, ya. Jadi tak semestinya 012, awak boleh buat 0, 0.5 kan, 1, 1.5. Kalau lebih nak lagi kecil pun boleh lah. Lagi kecil kurang sikit kita punya pengiraan. Tapi mungkin nak dapat atau tak nak 0, 0.25 pun boleh. Benda ni dia tak ada syarat ya, tak ada syarat. Kalau dalam modul tu dia ada bagi syarat, B tolak A mesti 1 ke apa kan. Okey, saya tunjuk. Katalah saya guna 0, 0.5, 0.51 ni ya. Jadi apa yang saya buat dulu, okey, ini kita punya fx. Kita akan test dulu f0 dengan f0.5. Kalau tak ada syarat boleh ambil ikut suka kita lah. Kalau ada syarat dia kata B tolak A mesti 1, tak boleh lah ambil 0.5 ni. Okey, atau boleh tapi lepas tu kena ambil 0.5 dengan 1.5. Tapi nanti kosong tak termasuk pula. Gitulah. Okey, kalau kena ambil 0.1, 1.2 macam tu So f0 dengan f0.5 ni dulu. So ini 0 dengan 0.5 0 dengan 0.5 dia punya interval ya. So masuk dalam kalkulator x tolak tu sin x. Sebab apa kita guna dekat sini? Sebab kita nak first positive root. Maksudnya kalau mula-mula tu dah positif, itulah yang positifnya. Itulah dia punya interval dia sebab first positive root So ini saya masukkan yang lain punya function. So alpha x tolak 2 sin alpha x. Okey, calculate. Okay, ingat ya dalam mode radian ya. Saya cek tadi bukan tukar kalau yang ms ditukar dalam mode mesti mode radian. Kalau yang es ni dia tukar dalam setup ni. Okey, so x0 kita dapat 0 lah. f0.5 dapat negatif 0.459. Negatif 0.459. Okey, kalau kita lihat dekat sini f0 darab dengan f0.5 sama dengan 0. So tak nak. Sebab kita nak lebih kecil dari kosong dia tak nak dekat sini. Okey. Dan kita terus kepada interval yang seterusnya lah. 0.5 ni pertama tadi. Okey, yang kedua ni tadi 0.5 dengan 1 lah dekat sini. Kalau saya buat ni 0.5 dengan 1, iaitu kita kena cari f1 dekat sini. Tak payah cari 0.5 sebab dah ada ni tadi kan. So kita tengok cari terus f1 tadi. Calculate f1. So dapat negatif 0.683. Negatif 0.683. Okey, tengok lagi. Dah kira ni kan positif kan. F 0.5 darab dengan F1 lebih besar dari 0. So tak nak. Sebab apa? Intermediate value theorem dia mesti lebih kecil dari 0. Teruskan lagi untuk interval yang ketiga. Interval yang ketiga yang mana? 1 dengan 1.5. Okey, okey, 1 dengan 1.5. So interval kita naik lagi 1 dengan 1.5. So kena cari F1.5 ya. So calculate F1.5. Dapat negatif 0.495 Okey, negatif 0.495.
negatif 0.495. Sebab kita buat macam ni, jadi dia tak adalah susah sangat pun, dia boleh laju lah dekat sini So ni positif lagi. Bila nak dapatnya kan, F1 darab dengan F1.5 lebih besar dari 0. Besar dari 0 pun tak nak lagi. Okey, teruskan untuk interval yang seterusnya, interval yang keempat ni pula, iaitu 1.5 dengan 2. So kita dapat F2, cari F2, calculate F2 0.181. Okey, 0.181. Okey, kalau kita lihat F1.5 dengan F2 ni, F1.5 darab dengan F2 ni dah jadi negatif, lebih kecil dari 0. Kira lah berapa ni, tak kira pun tak apa, sebab kita nak tengok positif negatif je. So inilah kita punya interval, iaitu antara 1 dengan 1 point. Apa soalan dia tadi? Find a suitable interval which contain the first positive root. Maksudnya kita mula dari sini sebab kita nak tengok nombor positif yang paling awal. Okay, first point yang pertama sekali Therefore there exists the first positive root dalam selang dalam interval apa? 1.5 dengan 2. Okey, gitu. Macam ni Okay. Hence approximate the root by using bisection. Ini baru dapat dia punya interval. So kita nak kena guna bisection method. Dia ada answer dia dekat sini Tapi saya tunjuk untuk yang first dia lah. So I, kita ada AI, kita ada CI, kita ada sini adalah BI, FAI, okay, FBI, FBI pula. Sini FCI dan satu lagi ini adalah FBI. So interval kita adalah 1.52. So pada I0 interval asal kita adalah 1.52. FA tadi kita ambil lah F1.5 berapa, tak payah kira balik ambil je dari atas. So negatif 0.495. F2 ni, F2 adalah 0.181. Okey, kira C tadi guna formula A plus B bahagi 2. Okey, formula ni ada lagi tak? Ada lagi. So saya sebab tak terpadam tadi. So calculate A adalah 1.5, B adalah 2. Okey, dapat 1.75. FC ini function kita adalah 1.75. So negatif 0.218. Okey, repeat sama macam tadi. Mana yang negatif? Ini yang negatif kan. So ini negatif, maka interval baru dia adalah yang ni. Okey, so pindahkan ni yang baru So 1.75 2. Ini ikut follow yang ni, negatif 0.218. Ini adalah 0.181 dan seterusnya. Okey, Okey, saya stop dekat sini lah. Awak akan dapatkan dia dah ada answer dekat sini, 1.895. Nanti saya letak dia punya yang table yang complete ni dalam Telegram So saya stop dekat sini. Kita jumpa next video untuk method Newton-Raphson dan juga secant. So terima kasih.